Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya alimu allimni min indika ma tarda bihi anni wa la tu'akhizni bima ta'lamu minni ya halimu khalliqni bi khuluqin ilmi wa haqiqni bi haqa'iqin ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama puak kita yang ada pada malam ni, tak tinggallah kita selawat dan salam kepada junjungan besar kita, iaitu Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh-sungguh kita syukur, dengan sungguh-sungguh kita berasa mujurnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala menghidupkan kita lagi pada malam ni, dan Allah Ta'ala jemput, dan Allah Ta'ala pilih puak kita yang ada pada malam ni supaya boleh duduk satu tempat, satu majlis yang mulia, iaitu majlis ilmu agama. Maka alhamdulillah. Lagi pula kita tak tinggallah dan utamalah bagi kita kena bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala kurniakan nikmat yang mana kita tiap-tiap semaya duk biri, duk baca alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Biasa kata kedak sih. Biasa. Alhamdulillah, puji, segala puji bagi Allah, yang mana Allah Ta'ala beri dua nikmat kepada kita, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman kepada kita. Maka dua-dua nikmat saat ni tu cukup mada dah, besar dah di sisi kita orang Islam. Maka alhamdulillah pada malam yang mulia ni, kita ucap terima kasih dulu kepada Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bila yang ada pada malam ni, dan Tok Nebel pun ada, Nayuk pun ada, Soso pun ada, Soto pun ada, Babo pun ada, Cerobo ada tak? Ada juga. Tengok for kita satu. Bahkan pada malam ni beribu orang pada masjid kita malam ni. Campur dengan tiye, campur dengan mozaik, campur dengan orang piyuh, semua tu beribu orang ramai. Maka alhamdulillah
walaupun hujan sekalipun dapat kita boleh hadir pada majlis ilmu agama supaya kita nak dengar peristiwa kita yang pelik yang tidak biasa berlaku kepada orang lain, iaitu kisah Isra' dan Mi'raj. Kisah Isra' Mi'raj ia ada dua peristiwa tu. Isra' lain, Mi'raj lain. Isra' iaitu Nabi duduk Mekah pergi kepada Palestin, Muqaddis tu. Kalau Mi'raj, Nabi duduk di Palestin, naik pergi kepada langit yang 7 dan naik atas sana lagi. Itu orang panggil Mi'raj. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Taala kata maha suci, juz yang ke-15, dan tidak adalah mulai ayat mana-mana mula dengan subhan. Allah Taala mula kisah Isra' Mi'raj perjalanan malam Nabi ni dengan kata subhana. Bapa Allah Taala tak kata alhamdulillahillazi. Bapa tu saya tak kata dengan alhamdulillah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah. Allah Taala kata dengan subhanallah. Subhanallazi bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Bapa tu hai kena bubuh maha suci dulu. Dengan maknanya Allah Taala nak menyucikan diri dia dulu daripada sifat kekurangan dan daripada tuduhan daripada orang kafir yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam anak Tuhan, yang mana Allah Taala panggil pergi berjumpa dengan dia. Maka Tuhan pitah, Tuhan tapih dah belak-belak dengan kata subhana depan. Dan juga Allah Taala kata subhana depan ni apa? Tuhan nak tapih, Tuhan nak menegakkan puak-puak mujassimah yang mengatakan Allah Taala duduk atas langit. Tuhan tapih mula-mula lagi. Subhana, maha suci Allah Taala daripada sifat-sifat yang tak layak dengan dia. Ni, orang panggil subhana, ada hikmat dia. Maka pada bulan Rajab ni, semua fak kita banyakkanlah amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Rajab ialah syahrullah. Bulan Rajab ni bulan Allah. Bulan lain bulan Allah juga. Tapi nak kata Allah Taala mulianya bulan Rajab sehingga mana Nabi mengatakan bulan Rajab yang kita berada pada malam ni ialah syahrullah, bulan Allah. Dan pula Nabi mengatakan Sya'ban ialah syahru ana. Nabi kata bulan Sya'ban akan datang ni ialah bulan bagi Nabi. Dan bulan Ramadan adalah bulan syahrul ummati. Bulan puasa, bulan Ramadan ialah bulan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa sebut kata semua bulan ia ada ketua dia atau ada penghulu bagi segala bulan, iaitu bulan Ramadan. Kalau sebut kata hari yang mulia ialah hari Jumaat. Maka pada bulan Rajab pun mulia, bulan Sya'ban pun mulia, bulan Ramadan pun mulia. Apa? Bulan Rajab ni oleh kerana dia mulia, dia lebihnya dengan sebab ada peristiwa, ada satu cerita yang dinamakan kata Isra' dan Mi'raj. Mulia dia situ. Dan bulan Sya'ban boleh dia lebihnya, boleh dia jadi penghulu bagi segala bulan juga, ialah kerana bulan Sya'ban ni adalah peristiwa apa? Nisfu Sya'ban. Yang mana kita duk baca Quran, baca Yasin 3 kali tu. Yang pertama kita niat kepada Allah Taala panjangkan umur kita. Yang kedua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala beri kita terkaya daripada manusia. Yang ketiga kita baca Yasin kali yang 3, berdoa kepada Allah minta beri kita. Ingat tak Ustaz Ali? Ingat tak? Sing. Tak ingat. Minta bagi kita panjang umur, lepas tu terkaya daripada semua perkara, lepas tu tamu ke iman kita, kuatkan ibadat kita kepada Allah, menghapuskan dosa kita semua tu. Boleh lebihnya bulan Ramadan dengan sebab apa? Dengan sebab dia ada satu malam yang dinamakan kata malam Lailatul Qadar. Ada bulan 3 bulan ni yang mana Nabi SAW dia kata kepada Anas, "Hei Anas, apabila masuk bulan Rajab, maka berdoalah mung tu dengan katanya Allahumma barik lana
fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ingat tak saya? Tak ingat. Bulan Rajab pak apa dah hari ni? Tak tahu. Tu dah. Doa semua buat kita, Allahumma barik lana. Ya Allah, mintalah kami berkat pada bulan Rajab. Wa Sya'bana, dan minta kepada Allah berkat pada bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadana, ya Allah minta panjang ke umur kami widai bulan Ramadan, bulan puasa. Apa? Kerana bulan Rajab ni katanya Nabi, apabila kita buat kebajikan, kita buat amal ibadat, Allah Taala gano 70 kali. Kita mari duduk satu majlis, seolah kata kita duduk mengaji 70 kali kita mengaji. Kita kata subhanallah dalam bulan Rajab, maka Allah Taala gano ke pahala kita 70 kali. Kita sedekah, kita mengaji, kita buat amal ibadat, zikir kita, baca Quran kita, maka Allah Taala gano ke pahala kita dalam bulan Rajab 70 kali ganda. Bulan Sya'ban pula lebih tak lebih dia, kalau kita buat amal ibadat Allah Taala gano 700 kali. Kita sedekah sekut, supaya kita sedekah 700. Kita baca Quran, kita berzikir subhanallah, seolah kita duk kata subhanallah 7,000 kali. Bulan Rajab nak sapa. Dan bulan Ramadan pula kita buat amal ibadat satu je, tapi Allah Taala balasnya 1000 kali ganda. Lebihnya bulan masing-masing. Tapi walau bagaimanapun, lebih nasbah amaliyah kita ke, i'tiqadiyah kita, furu'iyah kita pun, kita nak suluh dengan iqra', dengan ilmiah kita. Pasal apa? Pasal awal ayat hak sulung yang mana malaikat Jibril wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iqra', suruh baca, suruh mengaji dulu. Pasal apa? Pasal kita semua ni yang mana Allah Taala kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Ta'ala royak dah. Kata Allah tu mengeluarkan kita daripada perut ibu kita tu dalam keadaan tak tahu sekarang habuk pun. Sebab itulah kita mari mengaji, mari dengar orang mengajar. Apa? Kita tak pandai. Lepas tu tua dah ni. Tua mengaji cara tua. Kena buat amal ibadat, kena belajar, kena mengaji. Tak mengaji, tak belajar, amal ibadat kita Allah Ta'ala tak terima. Ingat molek. Bukan kata Isra' Mi'raj saja kena mari dengar. Bukan perkara yang lebih penting daripada Isra' Mi'raj ialah gapo? Ilmu fardu'in yang mana ulama susung dah hak wajib kita kena mengaji. Baik. Maka kita buatlah amalan orang tua dulu kita tu. Orang tua kita dulu tiap-tiap tahun bulan Rajab dia bacalah Isra' Mi'raj. Tak kiralah di balasah ke di masjid pun ada orang duk baca Isra' Mi'raj. Lepas tu orang kampung kok, duk pikir, duk muaklah anak cucu bini dia mari balasah, mari masjid apa? Nak dengar kisah Isra' Mi'raj. Dengan bibik kuih ada dengan cik mek, ada dengan kuih muka tu kepek hidung tu. Dengan bubuk apa? Nak gembira sukanya majlis baca Isra' Mi'raj. Apa tu? Kerana kisah Isra' Mi'raj daripada tok ni kita tok cek kita lagi duk baca turun ke menurun, sampai kita hari ni pun tak rada lagi baca Isra' Mi'raj. Padahal hak tolong je. Tapi baca tu buat apa? Kerana nak mempersedarkan diri kita. Kerana nak bagi kita sedar. Nak bagi kita khabar. Kata hak Nabi nampak ketika mana Allah Ta'ala memperzohirkan gambaran yang mana Nabi nampak tu, ialah balasai daripada orang jahat, maka orang curi Allah Ta'ala balasai tunjuk kepada Nabi kena muga lagu ni. Orang berzina balasai yang Nabi SAW nampak lagu ni. Orang makan duit reba dak biar, maka Nabi SAW dapat lihat balasai orang makan duit reba. Orang curi, orang berzina, lebih-lebih orang perempuan yang mana Nabi mengatakan ramai dalam neraka ialah di kalangan orang perempuan. Sebab itulah Nabi klik Isra' Mi'raj, Nabi cari Siti Aisyah lalu dah. Hei Aisyah, taubatlah banyak kepada Allah, istighfarlah banyak kepada Allah. Pasal aku naik semalam tengok ahli neraka ramai orang petinu. Yang lawan mulut tu laki. Tu dia. Daripada macam-macam lah. Ni nak royak kata setengah daripadanya.
Gambaran yang Nabi Allah Ta'ala tunjuk ke dia. Maka kita baca Isra' Mi'raj ni faedah gapo? Apakah faedah kita baca Isra' Mi'raj? Kerana kita nak wisda, nak khabar. Setengah orang tak siapa bulan Rajab, orang tak baca Isra' Mi'raj, dia duduk dengan galik, dia duduk dengan hanyut. Apabila baca Isra' Mi'raj, kepala aku putih dah, berubah dah. Duk tak khabar lagi, duk tak sedar lagi. Ni nak peringatkan kita dan nak wisda, nak khabar, nak baik, nak islah ke diri kita. Dah setengah daripadanya. Maka patu malam ni pukul apa Ustaz Ali? Kebelah boleh? Hak mana tak bawa bata tu boleh klik ambil. Tu. Isra' Mi'raj, maka kita nak mula dengan dianya. Mulai daripada hikmat yang Allah Ta'ala nak mengangkatkan Nabi naik ke langit tu apa? Kerana pada bulan itulah orang panggil atau tahun yang mana Nabi ada tu ialah tahun huzni. Tahun yang Nabi duka cita. Tahun yang Nabi kita sedih. Tahun yang Nabi kita ni apabila panggil duka cita, sedih. Apa? Oleh kerana isteri Nabi SAW hak nama Khadijah meninggal dunia. Tak mana beberapa hari bok saudara dia pula meninggal dunia. Yang mana dua-dua tu, isteri dia hak nama Khadijah dan bok saudara dia hak nama Abu Talib tu, dua-dua ni orang panggil pagar Nabi, benteng Nabi. Yang mana fak kafir Quraisy nak mai karut Nabi, nak mari bunuh Nabi tak boleh. Dengan sebab ada benteng, ada sekat dua orang. Mana? Abu Talib orang debel dari Quraisy. Dia mau nak mai karut Nabi, dia mau nak mari buat tak molek Nabi, dia mau takut kepada Abu Talib buat darah dia. Dia mau nak karut Nabi, dia mau kelencai ke isteri Nabi pasal isteri Nabi jom orang kaya dalam Mekah. Kepit-kepit duit boleh hotel beras. Tak berani dah nak karut Nabi. Orang kaya. Tapi nak royak kata Nabi sedih sungguh mati isteri dia, mati bini dia Siti Khadijah ni. Nabi sedih sungguh. Pasal Siti Khadijah ni isteri yang tidak biasa menyakiti Nabi. Nabi tak biasa balah, Nabi tak biasa buat huduh. Dan Siti Khadijah sekalipun tak biasa buat perkara tak molek kepada Nabi. Bahkan harta yang dia ada, dia infak, dia suruh habis kepada Nabi untuk nak menegakkan agama Allah. Akhir dia nak mati, Siti Khadijah dia nak mati, tak ada kain nak kapal dia. Tak ada kain nak kapal dia. Apa? Harta dia habis dah kepada Nabi kita Muhammad kerana nak menegakkan, nak sebar agama Allah. Habis sungguh. Lepas tu dia pesan kepada Nabi pula, dia minta kain selah hak Nabi minta buat kapal diri dia, tubuh dia, mayat dia. Pasal habis dah harta dia. Dan dia pesan kepada Nabi pula, ya Rasulullah, kalau aku mati, sekiranya harta hak muduk sipir, hak ada tu habis, bungkar, menggalilah kubur aku, ambil tulang rusuk aku, buat mana? Akhir tak ada arah sungguh. Siti Khadijah. Tak sebi Nabi marah lagu. Nabi saya lagu mana? Khadijah dulu tu baik, sayang. Khadijah dulu tu. Kecek tak backing muka mani, ikut gapo taat kepada tok lelaki tu Khadijah dulu. Khadijah lah ni klik ke belah popek. Mani pun dok. Orang suruh bakal lucing pemalah. Maka apabila sebut kata Nabi ketika tu dia duka cita dan dia sangat-sangat sedih, maka disitulah Allah Ta'ala nak menjinakkan hati Nabi SAW. Situlah Allah Ta'ala nak perjalankan Nabi SAW. Apabila setelah mana dia kena uji kepada Allah Ta'ala ni, sangat-sangat kuat dah kita rasa pun. Nabi ni nak ayat ambil sejak daripada dia duduk dalam perut ibu dia lagi sampai ke dia mati, kena uji kepada Allah. Dia duduk dalam perut ibu dia tu, tak berapa bulan ayah dia Abdullah tu meninggal dunia. Tubik mari keadaan tak ada jumpa muka ayah dia. Duduk tubik lahir daripada Siti Aminah, duduk tak berapa tahun Aminah pun mati pula. Duduk sampai 2 tahun Aminah mati. Maka ambillah ibu menyusu dia tu, dia namanya Habibah, Halimah.
ambil Nabi jadi muk nyusu Nabi. Siapa umur 8 tahun, Abdul Muttalib tu dia tu ambil pero. Hajar Nabi pergi menego di Syam, di Syria ni. Dia tak berapa lama mati pula dah tu dia tu. Nabi ni tak ada tempat gantung sungguh dah. Bila tu dia mati, pok saudara dia tu Abu Talib ambil pero. Ambil sejak daripada umur 8 tahun sampai ke umur 51 tahun pero Nabi. Akhir pok saudara dia hok duk bela Nabi, hok duk pero Nabi, mati dalam keadaan tak berimeh juga. Lepas tu dah sedih tu. Nabi sedih dengan kerananya Nabi royak kepada pok saudara dia, ya Ami, mintalah mung ni kata dua kalimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak kata juga. Akhir mati dalam keadaan kufur. Setengah riwayat mengatakan Nabi tak ada arah. Nak buat lagu mana lagi? Pok darah dia mati dalam keadaan tak mengucap. Maka Nabi SAW ambil aliyu dia. Ambil aliyu dia, lomo di tubuh pok darah dia. Malaikat satu tempat je hak tak kena aliyu Nabi. Mana? Tapak kaki. Yang mana Abu Talib esok dia mati tu, duduk dalam neraka, dia kena azab di bawah tapak kaki. Tu dia dah. Maka mulai kisah kitanya Nabi SAW duduk mana? Berlaku Isra' Mi'raj di Mekah. Mulai di Mekah. Masa Nabi umur berapa? Nabi duduk Mekah berapa tahun? Berapa sing? Kalau dengar sejarah ke? Nabi duduk Mekah berapa tahun? 13 tahun. Lepas tu Nabi duduk Madinah 10 tahun. Umur Nabi 23 tahun. Nabi duduk Mekah. Nabi umur 63 dia wafat. Dia duduk Mekah berapa tahun? Tak ada apa. 53 tahun. Nabi duduk Mekah 53 tahun. Dia duduk di Madinah 10 tahun. Dia jadi rasul, Allah Taala tabarlah dia jadi rasul umur 40. Rasulullah jadi rasul umur 40, dia duduk Mekah 13 tahun. Setelah mana dia jadi rasul tu. Lepas tu dia pergi hijrah kepada Madinah 10 tahun dia duduk di Madinah. Maka berlaku Isra' Mi'raj sebelum daripada Nabi nak hijrah pergi kepada Madinah setahun. Makna kata Nabi berlaku Isra' Mi'raj, klik ke langit, duduk setahun Nabi gilah kepada Madinah. Tu. Baik. Maka satu ketika berlakunya Isra' Mi'raj pada waktu malam lepas Isya. Yang mana Nabi SAW duduk 3 orang di Hijri Ismail. Hijri Ismail pagar hak halus tu di Kaabah tu kan. Dia ada pagar kecil tu. Pagar tu orang panggil Hijri Ismail. Dia sengih dengan Kaabahnya ni hasta. Kaabah dengan Hijri Ismail teluh muat dia nya ni hasta. Maka Nabi duduk dalam tu, duduk dengan siapa dia? Duduk dengan pok saudara dia. Nama Sayyidina Hamzah. Seorang. Yang kedua duduk dengan sepupu dia. Siapa dia? Ja'far. Abai bagi Sayyidina Ali. Dia duduk 3 orang tu. Maka apabila pok demo ni semua tidur belakang dah malam. Malam tu tidur belakang, maka Allah Ta'ala perintah kepada Jibril. Hei Jibril, hari ni tak kena buat kerja gapo-gapo. Tengok Allah Ta'ala perintah kepada malaikat. Wahai Jibril, malam ni mu tak kena buat kerja gapo. Kerja Jibril wahyu. Maka tak kena kerja gapo. Dan pula kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Maka Allah Ta'ala perintah kepada malaikat Mikail, kata, hei Mikail, malam ni mu tak kena kerja gapo. Setengah riwayat mengatakan malaikat Israel. Allah Ta'ala kata kepada malaikat Israel, wahai Israel, malam ni mu tak kena pergi ambil nyawa pia pun. Stop habis. Semua malaikat ada di langit tu tak kerja belakang. Apa? Kerana nak sambut Nabi SAW. Oh, hebat sungguh. Malaikat beradu kerja, tugas dia tu tak kena buat dulu. Tak kena kerja. Kerana nak sambut Nabi SAW naik ke langit. Maka apabila Allah Ta'ala suruh kepada Jibril, maka semua malaikat tu dia tak tahu.
Allah Ta'ala kata, mung tak kena kerja malam ni. Dan semua malaikat tak kena kerja malam ni. Dan semua puak malaikat tu jadi tak tahu kerja gapo, apa jadi pelik. Allah Ta'ala suruh beradu kerja apa. Dah. Maka soraklah puak malaikat semua tu. Akhir Jibril kita tanya Allah Ta'ala, ya Allah, bapa engkau suruh puak kami semua ni beradu kerja malam ni? Nak kemat dah ke Allah? Nak kemat dah ke? Suruh beradu kerja. Allah Ta'ala kata, dak. Aku nak menaikkan, aku nak mengangkatkan seorang lelaki yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debel tak debel. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, pergi ambil seekor binatang di dalam syurga, iaitu nama dianya Barak. Ya, kalau tulis ke Barakah. Nak baca Barak boleh, nak baca Berak pun boleh, nak baca Beruk pun boleh. Maka di sini dalam kitab dia kata malaikat Jibril gilah ambil seekor binatang dalam syurga namanya Barak. Dan kata ulama dalam syurga ni, binatang dalam syurga tak ada atas dunia. Dalam syurga, binatang dalam syurga hak nama Barak ni ialah adanya 40,000 ekor atau setengah kata 70,000 ekor. Ada duduk dalam syurga binatang Barak. Yang mana malaikat Jibril pergi sapa daripada syurga, nampaknya Barak yang duk bersenuk-senuk, duk suka-suka, duk main-main. Maka di situlah nak kenal dulu apakah maksud daripada Barak. Maka Nabi tahu kata seekor Barak ni, seekor binatang Barak dalam syurga ni, dia warna putih. Warna dia putih dan lagi pula ada 4 kaki. Lagi pula dia ni halus sikit daripada himar, halus sikit daripada bagol, besar sikit daripada himar. Lebih kurang kuda. Besar dia tu. Lagi pula dia ada sayap, 2 sayap. Di mana? Di permulaan sayap dia. Di permulaan 2 pohon dia. Bukan atas ni tak. Permulaan 2 pohon dia yang ada sayap pula. Warna putih. Dan pula Barak ni tak yatir, tak betina. Yang mana kita ada setengah daripada rumah orang tu, ia ada ramai Barak buat rupa orang betina, muka orang betina ada sayap tu. Hak tu salah tu. Salah. Pasal hadis ceritanya malaikat Barak bukan betina, bukan yatir. Dan pula ada dengan pelana dan tali kek dia. Barak ni. Ada dengan pelana siap, ada dengan tali kek siap. Dan 2 telinga bagi Barak ni sentiasa duk bergerak. Duk bergerak. Lagi pula Barak ni, perjalanan dia ialah sekira-kira seperlihatan. Seperlihatan. Perjalanan Barak ialah sekira-kira seperlihatan. Dengan mana? Suk mata mana? Satu jakoh dia kepada jakoh yang lain ialah seperlihatan dengan mana suk hujung mata mana. Mana kata kita dia tengok lakoh yang pertama bagi Barak, nak tengok jakoh yang kedua tak boleh dah. Tak ada dah. Suk hujung mata mana. Degah tak degah. Dan pula Barak ni apabila dia naik bukit, dia panjang dan dia terbukanya kaki belakang dia. Dan apabila dia turun bukit, maka dia buka panjang kaki depan dia. Apa? Kerana nak win Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tu dengan tenang molek. Tak ada berasa nyuk, tak ada dah. Sama je belakang. Baik. Maka apabila malaikat Jibril masuk dalam syurga, nampak seekor Barak yang duk menengung. Dalam ramai-ramai Barak tu ada seekor Barak yang duk menengung je. Maka Jibril pergi cari dia, Jibril tanya, Barak, bapa aku nampak mu duk menengung sangat ni? Maka Barak tu dia kata, hei Jibril, aku duk ingat kepada orang yang nama dia duk atas dahi aku. Atas dahi Barak ni nama ada dah Muhammad. Aku ingat kepada dia. Aku rindu kepada orang yang nama Muhammad ni. Siapa kau? Non melap kin melung ak mai piak. Ya lah dah say. Dah, ingat rindunya kepada orang nama Muhammad. Maka Jibril kata lagu ni, pergi tempat aku. Aku nak bawa pergi. Dia tak rayak lagi nak kita dengan Muhammad. Pada malam ni Jibril kata ke Barak, kata aku nak bawa mu buat pergi kerja.
Maka malaikat Jibril sekali dengan borok turun. Setelah mana malaikat Jibril tu akak Nabi duk ketika mana Nabi tidur sekali ngapak darah dia sepupu dia. Jibril gi slow-slow gi akak Nabi wa agi tok di telaga air Zam-Zam. Apa? Kerana nak membelahkan hati Nabi. Belah daripada mana? Ambil daripada bawah tekuk sampai ke perut. Belah. Lepas tu tak pernah tanya belah dengan pisau ke dengan rapok. Itu wallahu alam. Malaikat belah perut Nabi, dada Nabi, dan waktu ubik darah yang amat hitam dalam perut Nabi. Maka darah hitam itulah hak dalam hati kita itulah orang panggil darah yang untuk nak lalu waswas iblis syaitan. Semua kita ada belakang darah hitam ni. Darah hitam ni lah tepat lalu waswas iblis syaitan. Maka ulama tasawuf mengatakan kita nak sekat tak siri darah hitam berjalan masuk ialah dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, makan wisiki. Yang kedua, tidur wisiki. Yang ketiga, kecek yang banyak. Ni berlawan dengan kita belakang ni. Aku makan banyak, tidur pun banyak, buat pun banyak. Molek dah tak tutup dah jalan iblis tu. Dah. Maka di sini apabila Nabi kena belah dada Nabi, maka setengah ulama mengatakan ketika mana Jibril belah tu tepat hak soyak luka tu jadi sial lagi dah. Belah sial. Sehingga mana Nabi tak ada rasa pun, tak silakan. Bagaimana begitu lalunya Nabi. Kerana kita sakit. Tu dia. Kita ada mukjizat ada? Tak ada. Hak ni mukjizat Nabi. Dan setengah daripada ulama-ulama dia hipung ke. Nak tanya fak kita. Mukjizat Nabi. Benar hak Nabi ni buat tapi berlaku pelik. Khaliful adah. Perkara yang berlaku pelik-pelik pada Nabi ni ada berapa perkara sih? Goyak hak ingat. Pohon tamar 2. Bewok. Bewok dah. 3. Sekat 3 je. Ulama kata mukjizat hak berlaku atas diri Nabi dekat-dekat 1000. Dekat-dekat 1000 perkara hak pelik-pelik berlaku atas Nabi. Bewok boleh kecek dengan Nabi, budak tu. Lepas tu setengah daripada mukjizat Nabi ialah kalulah Nabi semaya hadap kat ni, Nabi nampak belakang dia orang buat gapo. Seolah kata mata ada juga di belakang Nabi. Ni mukjizat setengah daripadanya hak kita tak tahu. Maka mukjizat yang pertama bagi Nabi ialah Al-Quran. Quran mukjizat hak paling besar sekali. Yang kedua dalam banyak-banyak mukjizat Nabi itu ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua. Mana mukjizat Nabi hak lebihnya ialah berlaku Isra dan Mi'raj. Maka Jibril belah dada Nabi, ambil air Zam-Zam basuh. Nak bubuhkan keyakinan, keimanan dan kekuatan hikmat kepada Nabi SAW. Nabi kuat dah iman dia, Nabi yakin dah, tapi nak menambahkan lagi, nak lebih kuat lagi keyakinan Nabi. Sehingga mana cuci habis dah, darah hitam Nabi tak ada. Maka disitulah Jibril dia jahit semula. Sehingga mana tak ada bekas parut sikit habuk pun. Kalau kita tu kan ngelipir dah dia belah cara tu. Nabi tak ada bekas sikit habuk pun. Maka situlah malaikat Jibril waktu turunnya borok. Maka borok tu apabila Nabi nak tunggang, apabila Nabi nak kendera, apabila Nabi nak naik borok ni wak liya, wak main, wak lillah. Lillah buat Nabi nak naik. Maka dia tu jadi buah, jadi liar, Nabi nak naik tak boleh. Maka Jibril ambil tangan dia pergi letak atas kok borok tu. Dia kata, "Hei borok, mung tak tahu ke siapa hak nak naik mung tu? Mung tak malu ke kepada lelaki yang nak kendera mung tu?" Maka borok tu tanya siapa? Borok tu tanya siapa? Jibril jawab kata, "Itulah Muhammad." Tu gak malu dia. Sehingga mana dalam kitab kata perlu basuh borok tu.
Maka di sini kita boleh iktibar, kita boleh buat ibrah, buat kita kira kata setara borok binatang borok ni malu kepada Nabi apabila kena Nabi. Pas kita manusia hak kena Nabi dah tak malu ke Nabi hak manusia. Hak Nabi suruh mengaji, tak saya mengaji. Nabi suruh dengar ilmu agama, kita tak dengar ilmu agama. Nabi suruh semaya, kita tak semaya. Dah, borok dia kena Nabi, dia peluh, dia malu. Kita berat. Nabi kenal lama mana dah. Tapi tak mengenuh, tak ada rasa pun dengan Nabi kita. Lebih teruk pada menatai borok lagi. Baik. Lepas tu pula, apabila dia kena dah kata Nabi nak naik, dia pun duduk dia. Merenahkan diri dia. Kerana dia malu. Nabi pun naik. Nabi naik tu, ada dengan pelana siap dah. Tali ke tu, siap dah. Borok tu. Nabi naik dah. Ketika mana nak pelacak gitu, malaikat Jibril duduk sebelah kanan. Malaikat Jibril sebelah kanan duduk pergi tali kaki hak wajak kaki tu. Dia duduk di pelana tu. Jibril pergi hak tu sebelah kanan. Dan malaikat hak sebelah kiri ialah malaikat Mikail. Malaikat Mikail pergi tali ke sebelah kiri. Dan ada pula malaikat 3 orang semua malaikat tu. Belakang tu sekilah. Ada setengah kata Israfil, kata setengah Izrail. Jadi semua malaikat tu dia tinggal tugas dah hal tu. Kerana nak kerja, nak sambut Nabi tu. Maka di situlah. Apabila borok di pelacak naik gitu, sepitah lalu, suk mata manis, maka sapalah kepada satu tempat. Yang mana satu tempat tu penuh dengan pohon kurma. Pohon tamar. Tempat yang Nabi singgah mula-mula. Nabi naik borok, Nabi pergi singgah yang pertama, tempat tu ialah penuh kebun dengan pohon tamar. Maka Jibril kata, wahai tuan hamba, turun semaya dulu 2 rakaat. Turun semaya dulu 2 rakaat. Maka Nabi pun tak ada kata tak ada kata gapo dak. Turun Nabi. Kalau kita pergi sejik, pergi apa? Kita pergi dengan yang mengajar ada makin. Ya kita tengok tu. Nabi Jibril kata turun. Dia turun, tak kata pun. Semaya 2 rakaat. Nabi pun semaya. Maka demo tanya kata, "Pas Nabi semaya lagu mana?" Belum lagi ada semaya. Semaya tak ada lagi, Nabi semaya lagu mana? Jawab kata, amal ibadat hak Nabi buat khususiah untuk Nabi. Untuk Nabi. Kaifiat lagu mana? Wallahu a'lam. Maka Nabi semaya 2 rakaat. Nabi semaya 2 rakaat apa sudah? Kemudian Nabi kita naik borok pula. Nabi kita naik borok tu pula, borok pelacak lagi pula. Tengah-tengah perjalanan Jibril tanya, "Wahai tuan hamba, tahu ke tak tempat hak semaya saat ni tu mana?" Jibril tanya, "Hei Muhammad, wahai tuan hamba, tahu ke tak tempat semaya saat ni mana?" Di sini kita boleh ambil iktibar, boleh buat kira juga. Sepengafuk kita duk dengar orang, kita duk mengajar. Kita tanya. Kita tanya sedekah kita tahu dah fadai mu tak jawab cirak nah. Sepatulah Jibril, dia tanya Nabi Muhammad. Dia tahu dah kata Nabi Muhammad tak boleh jawab mana. Nabi tak biasa pergi, Nabi duduk Mekah. Nabi biasa duduk Mekah. Duduk Mekah tu, pergi di Syam nego masa dulu. Mekah Syam. Nabi tak kenal mana. Tapi apa malaikat Jibril tanya, "Hei Muhammad, tahu ke tak tempat semaya saat ni mana?" Sepatulah orang tanya pun, Tuhai gapo? Tahu dah kata tak boleh jawab dah. Tanya rukun semaya ada berapa? Tahu kata tak boleh jawab. Tapi tanya juga apa? Kerana nak tahqiq, nak kejar ilmu pengetahuan hak dapat tu. Baru kemah ilmu ada tu. Baru berasa nak tahu Dia tanya berasa nak tahu. Tapi kalau kita royak berok seorang, seperti tengok dari tali beseng. Seperti tengok dari terotak. Tu. Maka Jibril tanya, "Wahai tuan hamba, tahu ke tak mana saat ni semaya tu?" Maka Nabi kata, "La ada, aku tak tahu." Aku tak tahu. Maka Jibril kata, "Itulah nak kenal tuan hamba, ialah nama Taibah." Nama Taibah. Gapo? Tempat hak nama Al-Madinatul Munawwarah. Tempat Madinah akan datang tuan hamba akan duduk sinilah. Nabi boleh tahu dah bila kata sikit lagi dia akan duduk di Madinah. Faham masa Nabi tengok tu,
Penuh dengan pohon kemu lagi. Pohon tamal lagi. Kalau pak kita kok penuh dengan kelapa sawit lagi. Tak ada kapung, tak ada rumah orang, tak ada pada bola, tak ada apa lagi. Nabi tahu dah. Pas itulah Nabi dia tahu kata sikit lagi akan datang dia akan pergi duduk di Madinah. Maka di sinilah apabila Nabi klik kepada langit, Nabi turun daripada langit, maka Nabi sebar dakwah dia, ajaran Islam tu dengan cara sebarlah, terbukalah. Yang mana dulu sebelum daripada Nabi naik langit terima semaya, maka Nabi dakwah juga, tapi Nabi sebar dengan cara sembunyi. Pergi rumah dia tu koho-koho selu-selu royak dakwah orang. Apabila Nabi kelik daripada Mi'raj, Nabi dakwah orang yang terbuka dan sebar luas. Maka apabila Nabi sebar agama dengan cara berzuhir, ramai selalu dah lah seteru. Ramai selalu dah seteru Nabi, nanti duduk nak katak pada Nabi. Dah Nabi kelik Mi'raj, pok darah hak duk bela dulu ada kedak lagi. Mati dah. Siti Khadijah yang mana orang kafir Mekah duk hormat, duk kerencai, tak ada dah. Nabi sebar agama dia dengan zuhir, ramai di kalangan folk kafir Quraisy, dia duk nak bunuh Nabi, duk nak makan Nabi, duk nak kutip Nabi. Maka di situlah Nabi dia tahu kata orang nak bunuh dia pergi rumah Abu Bakar. Dia pergi rumah Abu Bakar. Abu Bakar ni saing dia lagi. Tok tua dia lagi. Tok tua Abu Bakar nama gapo? Tok tua Abu Bakar. Tok tua Nabi kita nama gapo? Abu Bakar. Anak Abu Bakar nama gapo? Gerak mulut saja bunyi dak. Siti Aisyah. Lepas Abu Bakar nama gapo? Abu Bakar nama gapo? Abu Bakar bukan nama dia. Abu Bakar nama gelar dia. Abu Bakar nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nama gapo Abu Bakar? Inilah ciri orang yang kasih mahabbah cinta kepada Rasulullah. Yang pertama dia kena turut sunnah Rasulullah. Yang kedua, nak melahirkan dalam hati dia mai kasih, rindu kepada Nabi. Yang kedua ialah dia kena sentiasa dengar sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia nak mari berasa rindu kasih mahabbah kepada Rasulullah. Yang ketiga, dia kena banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi kita dengar ke tak? Orang hak rapat dengan Nabi Abu Bakar. Pas Abu Bakar nama apa? Muhammad tu Nabi, Abu Bakar tu nama Abdullah bin Quhafah. Abu Bakar nama dia Abdullah bin Quhafah. Lepas Abu Bakar mari mana? Abu Bakar. Abu dengan makna bapa. Bikrun dengan makna bikir dara. Siti Aisyah, isteri Nabi. Setiap mana Nabi setubuh dengan dia, Nabi jimuk dia, dia darah, tak pecah darah dia. Duk sepotula. Dia sepotula darah. Darah Siti Aisyah daripada mula Nabi setubuh dengan dia sampai ke Nabi wafat duk darah gitu Siti Aisyah. Sabit itulah orang gelar kepada Abu Bakar, bapak bagi darah, bapak bikir Abu Bakar. Nama dia Abdullah bin Quhafah. Maka Abu Bakar dengan Nabi ni tua mana? Tak tahu jarah Abu Bakar. Karabau, bagaimana Karabau? Tak kenal Karabau. Abu Bakar dia tua pada Nabi 2 tahun. Maka Nabi pergi rumah dia, pergi itu. Kata Abu Bakar, kita tak boleh duduk dah sini. Demo duduk nanti, duduk hamak kita, duduk nak bunuh kita. Abu Bakar kata tak apa. Lepas kita nak pergi mana? Tak apa, kita pergi menuju hadap ke Madinah. Ni royak bagi kisah lepas Nabi klik Isra Mi'raj dah. Abu Bakar, Nabi hajak dia pergi keluar tu pergi menuju hadap Madinah. Abu Bakar pun sanggup. Tak apa. Tengok tu Abu Bakar. Dia berjalan ni dengan Nabi sampai di tengah padang pasir yang amat panas. Ada satu gua. Dia masuk gua tu dengan Abu Bakar. Tak apa.
Kerana dia nak berjalan tengah hari di pada pasir tak boleh. Kerana yang pertama, pada pasir panas. Yang kedua, dia nak pergi tu cirak puak jahat tu yang nampak. Pasal tak ada lindung ke apa, pohon kayu tak ada. Pohon apa? Maka Nabi kata gini, Abu Bakar kita masuk dalam gua ni dulu. Nabi duduk dalam gua dengan Abu Bakar. Maka puak menata jahat tu duduk cari Nabi, nak bunuh Nabi tu. Tak temu. Akhir sampai kepada esok ke, dan sehingga mana riwayat mengatakan Nabi dengan Abu Bakar duduk 3 hari dalam gua tu. Pas Nabi dengan Abu Bakar tak makan apa sih? Makan? Makan orang. Nabi dengan Abu Bakar makan apa? Kerana anak bagi Abu Bakar, adik bagi Siti Aisyah, nama Asma. Dialah bagi holo makan ni kepada Nabi dalam gua. Dia bagi makan ni kepada Nabi. Akhir Nabi pesan kepada Asma tu, anak Abu Bakar, dia kata gini, jangan royak kat orang, puak aku duduk sini. Dan mugi carilah orang yang bawa jalan aku nak pergi di Madinah. Maka Asma tu pergi cari orang. Tapi nak royak kata lama kelama fuak Abu Jahal, fuak nak bunuh Nabi, duk cari Nabi tak temu. Sampai kepada esok ke, matahari tak terbit lagi. Orang rok fuak dia. Bang tak temu lagi Muhammad ni. Cari Nabi Muhammad. Akhir muka jahat. Dia tahu tempat Nabi tidur mana. Dia pergi rumah Nabi. Siapa tempat tidur Nabi yang nampak? Ya darah Muhammad ni. Duk limuk, duk kelubung. Yang nampak Muhammad dia kata, ni ialah dah Muhammad ni. Apabila dia nampak Nabi Muhammad duk tidur, acu dia akak pedang nak pacung Nabi tu. Kawan guru dia pergi tanya, dah lo. Berapa? Tak sedap bunuh orang tak khabar. Tak saksum tak sakcai. Supaya tak ada gapo pun tak sakit bunuh orang tidur ke. Pun kita tepuh ayah tidur. Berasa tak sakit tadi. Aci boleh nak tak liling. Aduh. Nak putih sikit. Wis sakit, wis sakcai. Hanya kata dah dulu. Kita panggil dulu. Apabila dia bangun kita pacung. Maka siapa panggil dia? Muhammad. Maka bangun. Kelubung kena kepada Sayyidina Ali. Bukan Nabi duk. Nabi duk dalam gua ni. Nabi pesan dah kepada Sayyidina Ali, "Hei Ali, mu tidur tempat aku tidur." Cirak kata orang kafir nak mari bunuh aku. Kalau kena kita tak turut dah Nabi. Nabi royak dah orang nak mari bunuh aku, mu tidur tempat aku tidur. Kena kita bayar 100 kut tak say. Ali tidur. Yakinnya dia kepada Nabi. Nak sipai bunuh pun tengok Ali. Tidak tu mati perim. Pak Muhammad gimana ni? Dia kata Muhammad gimana tak tahu. Nampak ada ikut ni. Puak tentera dia tu buat mari kali ngatuk Romo lah. Tok Nujung dia tengok kata Muhammad dia pergi kat ni. Betul? Tok Nujung dia. Jale Pak Nabi Muhammad tu nak kata syuting Tok Nujung dia betul sungguh. Berada cak dekat guru hak Nabi duk molek. Tok Nujung kata Muhammad ada sini. Tapi takdir Allah Ta'ala-nya Tok Nujung dia kata kan Muhammad dia berada sini. Dia naik langit ke, dia duduk dalam bumi. Dua tu. Dia tak kata Nabi Muhammad duduk dalam guru. Dia kata Muhammad ni tak naik langit, dia turun dalam bumi. Dia tak kata duduk dalam guru. Apa? Kerana ketika mana Nabi masuk, gapo buat saya? Labur dia buat saya. Buang pati dia duduk telur. Dan ada menata cicuk tu seko. Duduk cocek, duduk royak Nabi. Duduk dalam guru. Sabit lah kita sunat bunuh cicuk. Nak lari masjid, beli getah selesai bidah cicuk. Malah berzikir, malah baca Quran, malah semaya sunat, bau bidah gapo ibadat insya-Allah. Jadilah tu bidah cicuk. Kalau berasa dosa banyak, kalau berasa malah buat ibadat, bidah cicuk. Beli bidah banyak, nanti bidah cicuk. Ibadat bunuh cicuk. Sehingga mana tak tahu fuak kafir tu. Apabila dia mau kata fuak Tok Nujung dia kata Muhammad naik ke langit atau turun bom ni, dia kata tak ada dah. Klik fuak dia. Apabila klik fuak kafir sani, Nabi Muhammad kata, "Hai Abu Bakar, pergi fuak itu."
Ayat di situ dah turun la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah Taala royak kepada Abu Bakar, jangan takut, jangan gusing, jangan bimbang. Kerana Allah Taala kata aku berserta denganmu. Nah, maka Nabi kata ya Abu Bakar pergi, kita boleh pergi dah. Pok kafir kelik dah. Maka Abu Bakar dengan Nabi pun sipir tu baik sekali dengan hak Nabi suruh Asma cari orang bawa jalan tu. 3 orang lah. 3 ekor unta. Orang bawa jalan seekor. Nabi seekor. Lepas tu Abu Bakar seekor. 3 ekor unta. Nak pergi mana? Nak pergi di Madinah. Apabila berjalan unta lagu mana unta? Nyok-nyik. Siapa tengah jalan belisih dengan seorang lelaki nama Waraqah. Lisih dengan seorang lelaki nama Waraqah, dia naik kuda. Dia tengok kepada Nabi, Nabi tengok ke dia, tak ada kata gapo. Apabila dia kelik dia Waraqah ni nak pergi di Mekah. Lisih Nabi tengah jalan, tengok mengaku tak ada kata gapo. Apabila Waraqah sampai di Mekah dengan fuak-fuak kafir Quraisy tu, Abu Jahal, Abu Lahab semua tu, duk istihad, duk perkat kata kalau siapa yang boleh bunuh Muhammad, aku beri rangwan. Waraqah kata, kali ni boleh kat aku dah rangwan. Ku nampak dah Muhammad sana. Kalau siapa boleh bunuh Muhammad, aku beri rangwan. Nak royak masa tu lagi orang upuh orang buat jahat weh. Orang ada upuh orang berdiri orang tu masa Nabi lagi. Upuh nak bunuh Nabi tu masa Nabi lagi. Nak royak di sini kata orang upuh orang jahat yang mahal. Pala suti memberi kuis 100,000, 90,000. Dah. Makna kata nak upuh kalau orang jahat ni mahal, tapi kalau suruh tok lebar supaya ngafuk kita berdoa wis selamat. Babo kodar bubu ada. Kau dah lah babo. Di moya sore cukup dah maya hajat. Kadang-kadang kat maya hajat tu minta bitu dengan bala atas orang apa? Oh, dia kata lemu dia nak curi dam. Mintalah babo, mintalah terlepas semua berdoa orang hak curi lemu dia tu, we kena bala. Lepas tu 20 kut sore bagi, 20 kut sore bagi. Tak baik lagu tu nak berdoa we orang kena bala tak boleh. Kita berdoa nak we orang kena bala supaya bunuh orang tang om dah. Ya. Tu dah. Jadi nak tukar dah. Orang hak buat jahat ke orang ni ngupuh mahal. Orang hak buat baik duk doa buat arwah gapo duk maya-mayak gapo tu. Dah, nampak satu kut tu ya. Tak urut mana kok kita hak tu dah. Dah. Jadi apabila Waraqah dia dengar kata Abu Jahal istihar perkat kata kalau siapa yang boleh bunuh Muhammad aku beri rangwan, aku beri hadiah. Oh, dia kata sejak dah kat aku kali ni Muhammad. Maka Waraqah sipir naik kuda kali dengan pedai gapo siap gi duk pergi cari Nabi. Pas kuda amat uta supaya mutu amat kereta tolok. Dak. Kuda gi 2 je dah. Mana uta gi 2 je dah. Kuda gi sebentar di Tasyim. Maka siapa apabila Waraqah geduk kuda dia sapa kepada Nabi, Waraqah sipir nak cabut pedai, setengah riwayat kata pedai dia tak cabut. Tak tubik dia. Setengah riwayat mengata apabila Waraqah dia duduk belakang Nabi, tubik pedih dia cabut. Tubik pedih daripada sarung dia buat tubik. Mana? Apabila dia nak pacung Nabi tu, kuda dia pergi senung tunduk. Tak sapa. Kuda dia bangun pula, dia nak takil Nabi, nak pacung Nabi, kuda dia pergi senung pula, tak sapa pula. Sehingga mana? Sapa 3 kali jatuh pedih dia. Siapa 3 kali Nabi khabar. Nabi paling tengok belakang. Waraqah muduk main gapo? Muduk main gapo Waraqah? Dak Muhammad aku nak bunuhmu. Kau nak bunuh aku apa? Aku tak ada kelahi gapo denganmu. Aku buat gapo salah? Dak Muhammad aku nak rangwan dia kata. Tapi aku tak lawan rahmu Muhammad dia kata. Aku tak lawan rahmu Muhammad. Aku jong dah. Tapi Nabi kita orang tak lawan dia tak balas nak kita pergi pak tak cukup dekat. Dak. Kena orang jong kita lagu tu pergi. Tak ada gana kita song-song juga tak? Tapi Nabi dah. Waraqah tak lawan dia kata begini. Waraqah. Tak apa aku maaf. Mungkelik di Mekah jangan royak kat piyu. Mungkelik di Mekah jangan royak kat siapa kata aku duduk sini. Maka Waraqah pun kelik di Mekah tak royak sungguh. Kalau 2 orang tak apa lagi boleh royak lagi. Pasal boleh royak kat dia tu royak. Tak? Senyap.
Maka menujulah Nabi masuk negeri Madinah. Masa Nabi nak sampai negeri Madinah, orang-orang yang duduk di negeri Madinah tu dengar khabar kata Nabi SAW nak sampai di Madinah. Jak berderet orang. Jak berjujur orang tunggu nak sambut Nabi. Dengar bergene, dengar kupang, dengar geduk. Duk nyanyi lagu, duk suka gembira nak sambut Nabi SAW. Bukan lagu kelas gapo dak. Labanung tak ada. Duk selawat tala'al badru alaina. Duk selawat, duk memuji Nabi apabila sapa Nabi di Madinatul Munawwarah. Tu baik. Tu yang pertama. Kisah sikit sebanyak daripada Nabi. Gi yang pertama daripada borok tu. Gi semaya 2 rakaat, maka Jibril tanya, "Hei tuan hamba, tahu ke tak tempat semaya saat ni mana?" Maka Jibril kata, "Ialah tempat yang akan datang tempat duduk situ. Ialah Tayyibah atau Madinatul Munawwarah." Satu yang baru, satu tempat baru hak Nabi gini, pukul 8 dah. Bah kalau siapa di Masjid Aqsa, patah kaki borok. Awi masa 2 bulan tempuh bajet Islam Merah. Sikit lagi, setepak lagi. Nabi kita naik borok sekali serta dengan malaikat Jibril. Gi tu siapa pula satu tempat yang mana tempat tu. Gi pula satu tempat yang mana tempat tu hak Nabi tengok tu. Nabi berjumpa ialah gapo? Mana tu? Nabi kata situlah tempat Madian. Tempat yang kedua hak Nabi naik borok, Nabi beradu semaya 2 rakaat, maka Nabi naik borok, maka Jibril tanya, "Wahai tuan hamba, tahu ke tak tempat semaya saat ni mana?" Maka Nabi jawab kata, "Tak tahu." Maka Jibril kata kepada Nabi, "Ialah saat ni tempatmu semaya tuan hamba kena kepada Madian." Madian di mana Madian? Ialah di Syam. Madian di Syam. Ya tak? Tempat Nabi Musa alaihi salam. Tempat Nabi Musa alaihi salam ketika mana dia duduk rumah tok tua dia nama Nabi Syuaib. Maka apabila Nabi Musa dia duduk Madian, di situlah Nabi Musa dia kalimullah. Dia berkata-kata dengan Allah Taala. Di situlah. Maka dengan rekas kitanya, Nabi kita semaya 2 rakaat, Nabi kita pergi pula. Nabi kita pergi pula sapa satu tempat, maka Jibril kata turun Muhammad semaya 2 rakaat. Nabi turun semaya 2 rakaat. Maka sapa di tempat tu Nabi siap semaya gapo sudah, Nabi naik, maka Jibril tanya, "Hei tuan hamba, tahu ke tak tempat semaya saat ni mana?" Maka Nabi jawab kata, "Tak tahu." Maka Jibril kata, "Situlah tempat Baitul Lahmi." 3 dah. Yang pertama Nabi beradu di kebun buah taman. Yang kedua Nabi beradu di Madian, tempat Nabi Musa kecek dengan Tuhan. Yang ketiga hak Nabi beradunya ialah tempatnya yang nama Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa beranak. Tempat Nabi Isa beranak. Yang mana Siti Maryam dia beranak kepada Nabi Isa di tepi sungai, lepas tu di bawah pohon kayu. Nabi Isa, mak dia nama Siti Maryam tu, dia beranak kepada Nabi Musa di tepi sungai dan di bawah pohon kayu. Yang mana sekarang ni puak-puak Nasrani, puak Kristian, dia buat gereja besar di situ. Tapi hak dia buat tu bukan tempat sebenar tu. Dia dakwa je. Pasal ada ulama-ulama kita hendak mengaji Mekah dulu, dia pergi di Baitul Lahmi. Dia masuk dalam kerja puak Kristian. Maka puak kerja baba puak dia lah, badri puak dia tu. Pakai yubuh lagu tu. Masuk kita temu, dia tanya, puak hak mengaji Mekah ni. Awak ni siapa? Mari mana? Duk mana? Pak dia menikah yak mari di Malaysia gini-gini. Lepas tu mari buat gapo? Saya nak tengok tempat dalam gereja tu lagu mana. Dia kata pergi tengok. Boleh. Maka ulama kita nak cerita kata tempat dia nak pergi tengok tu yang mampu api. Dia nak pergi kita geru. Masuk gelap. Apabila jakoh yang kedua dia buka api sikit.
Jakoh yang ketiga dia buka api sikit. Dia nak nampak hebat gereja pok dia tu. Sehingga nampaklah prak Yesus pok dia tu. Maka fok ulama ni tanyalah baba pada diri pok dia tu. Mana hak tempat Nabi Isa beranak hak sebenar? Yang mana Allah Taala cerita kata tempat Nabi Isa beranak di tepi sungai, di bawah pun kayu. Senyap pun. Tak boleh nak jawab apa. Dia kata, oh sebenar sini dah, dia kata. Nak royak kata bohong pok dia tu. Dia agak kata situ dah. Maka kita nak pergi lagi sampai ke 10. Yang lepas pula dah. Lah ni pak berapa budak rajak ni? 4.13. Kita ambil di tempat yang ketiga. Yang mana Nabi turun semaya 2 rakaat, di situ nama Baitul Lahmi. Patut nak royak kisah Siti Maria ni anak siapa dia. Dan orang pero dia tu siapa dia. Sekadar tu dulu, kita hubung pula minggu depan. Patut nak hubung lagu mana pula ni? Nak hubung tiap-tiap minggu ke malam senang kita nak buat sifat 20. Ke lagu mana? Ke bulan Mi'raj ni kita nak Mi'raj belaka. Mi'raj belaka. Sambung belaka dah. Dia bangat habis sikit dah. Dah habis ni. Bahasa bulan dia dah. Tapi borok dia tak berapa nak gagah mana saat ni. Air bunga. Minyak tak ada mana. Dah. Minggu depan pula insya-Allah dah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhika karim. Ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kali kita cair dalam itu ni masuk.